Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, jadi hari ini kita akan sambung bab 7 graf gerakan. Okay, jadi untuk minggu lepas kita dah belajar tentang graf jarak melawan masa. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan graf laju melawan masa. Okay, so kita tengok sikit bentuk graf. Okay, so graf laju melawan masa. So laju pada paksi Y dan juga masa pada paksi X. Okay, so kita tengok sikit bentuk dia macam mana. Jadi kalau graf tu dia naik, so kita panggil dia percutan. Kalau dia mendatar, okay, maksud dia laju seragam. Okay, laju seragam ni bukannya maksud dia berhenti. Dia tak sama dengan pegun. Dia tak sama. Kalau dalam graf yang sebelum ni, kalau mendatar macam tu, maksudnya dia tak bergerak. Okay, tapi untuk graf laju melawan masa, graf mendatar ni bermaksud laju seragam. Laju dia sama, dia tak berubah. Okay. Dan bila graf tu turun, kita panggil dia nyah percutan. Okay, jadi sedikit nota berkenaan dengan graf laju melawan masa. Kecerunan adalah percutan. Jadi akan ada soalan yang minta cari percutan. So caranya adalah kita cari kecerunan. Okay, dan seterusnya, jarak di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. Okay, jadi untuk graf laju melawan masa, dia tak ada perkataan jarak pun dekat sini. Tak ada langsung perkataan jarak. Tapi kalau soalan tu minta cari jarak perjalanan, so kita boleh gunakan luas di bawah graf. So kita akan cari luas A tambah luas B tambah luas C. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah luas untuk trapezium. So yang pertama adalah untuk trapezium yang ada sudut tegak A, B, C. Dan satu lagi kalau ada bentuk macam ni lah. Okay, rumus dia sama je bentuk, walaupun bentuk dia berbeza, rumus dia sama. 1/2 darab A tambah B darab C. A tambah B darab C. So A tambah B ni adalah dua garis yang selari. Okey, baik, cari luas di bawah graf berikut. So kita boleh terus ambil semua ni adalah bentuk trapezium. Okey, kita tak payah pecah-pecahkan. Boleh sebenarnya kalau kita nak pecahkan. Yang ini adalah bentuk segitiga, ini adalah bentuk segi empat tepat. Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kalau nak mudah, nak jimatkan masa, nak jimatkan jalan kerja, kita ambil je sebagai bentuk trapezium. Okey, 1/2 darab dua garis selari. So yang bawah ni 0 sampai 8. Dan atas ni 4 sampai 8. So 4 sampai 8 dapat 4 lah. So 4 tambah 8 darab 16. So 16 ni adalah jarak antara garis selari. So kita dapat jawapan dia 96 unit kuasa 2. Okay, so ini kalau graf yang biasa. Dia bukan graf laju melawan laju melawan masa. Okey, baik. Contoh yang seterusnya, cari luas di bawah graf berikut. Okey, so untuk bentuk ni kita boleh pecahkan kepada dua bentuk, dua luas. So kita tak boleh nak gabungkan semua sekali. So kita pecahkan, ini adalah bentuk yang pertama A dan B. So A adalah bentuk trapezium, B adalah segitiga bersudut tegak. Okay, jadi kita pecahkan dan kita cari luas di bawah graf. So luas A 1/2 darab yang selari dia adalah 10 dan 5. So 5 tambah 10 darab 4. Okay, untuk luas B 1/2 darab tinggi dia adalah 5 dan tapak dia adalah 4. Okay, so kita dapatlah jawapan dia 40 unit kuasa 2. Okey, kita teruskan dengan contoh untuk soalan yang melibatkan laju melawan masa. Okey, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam tempoh 15 saat.
hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 bagi 5 saat yang pertama. Okey, nyatakan tempoh laju seragam. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, tengok yang pertama. Bila soalan kata kadar perubahan laju, dia sama juga dengan maksud dia adalah kecerunan. Kadar perubahan laju sama maksud dengan kecerunan. So, dia nak 5 saat yang pertama. So, dekat sini lah. Okay, so kita nak cari kecerunan untuk 5 saat yang pertama. Okay, kita recall balik rumus untuk kecerunan. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, kita dapatkan koordinat dia. So, ini adalah 45 dan ini adalah 20, 0. Okay, so Y2 40 tolak 20 per dengan 5 tolak 0. So, kita dapatlah jawapan dia 4 meter per saat kuasa 2. Okay, so itu yang pertama, kadar perubahan laju. Yang seterusnya, tempoh laju seragam. Okay, tadi saya dah beritahu tadi dah, laju seragam dekat mana, iaitu yang mendata ni. Okay, dia nak tempoh. Tempoh, dia bukan nak laju, dia nak tempoh. So, tempoh dia kalau kita tengok antara saat yang ke-5 hingga saat yang ke-10. So, tempoh masa dia adalah selama 5 saat. Kalau soalan minta nyatakan laju seragam, kita ambil yang ini, 40 meter per saat. So, itu adalah laju seragam. Kalau tempoh, yang masa lah dekat masa. Baik, seterusnya, hitung jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okey, macam yang saya beritahu tadi, untuk graf laju melawan masa, tak ada perkataan jarak. Okey, jadi jarak di mana? Okey, jarak adalah luas di bawah graf. Okey, so kita tengok ada bentuk, okey, ada 3. 3 bentuk yang kita boleh dapat. So, kita cari luas untuk A, B dan C. So, A adalah bentuk trapezium, B adalah segi empat tepat dan C adalah trapezium. Okay, so kita cari. Kita masukkan dalam rumus. Okay, dan kita akan dapat jarak adalah 600 meter. 600 meter. Okey. Baik, soalan yang seterusnya, contoh 2. Encik Daniel memandu kereta ke kedai serbaneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai serbaneka tersebut. Soalan dia, hitung pecutan bagi 10 saat yang pertama. Hitung kadar perubahan laju bagi 5 saat yang terakhir. Okay, dan hitung jarak dari rumah Encik Daniel ke kedai serbaneka. Okay, so ini graf dia. Okay, so yang pertama pecutan. Macam yang saya beritahu awal tadi, pecutan adalah kecerunan. Okay, jadi ada beberapa term yang memberi maksud yang sama. Tadi kadar perubahan laju. Okay, sekarang pecutan. Dua-dua memberi maksud yang sama, iaitu kecerunan. Okay, so dia nak kecerunan bagi 10 saat yang pertama. So, kita masukkan dalam rumus kecerunan. So, kita dapat 2.5 meter per saat kuasa 2. So, itu adalah pecutan bagi 10 saat yang pertama. Okay, soalan B. Hitung kadar perubahan laju bagi 5 saat yang terakhir. Benda yang sama, kadar perubahan laju adalah kecerunan juga. So, kita gunakan rumus kecerunan. Okey, pastikan betul lah yang mana satu Y2, yang mana satu Y1. Dan kita akan dapat kecerunan dia adalah negatif 5/3. Okey, so kalau dia turun, mesti dia positif. Bila dia turun, dia mesti negatif. Okey, kalau dia negatif, bermaksud dia adalah nyah pecutan.
Okey, tapi ada dua cara tulis. Kalau kita tulis dalam bentuk pecutan, dia akan jadi negatif 5/3. Kalau kita tulis sebagai nyah pecutan, dia tak ada negatif. Okey, nyah pecutan tu dah menunjukkan dia adalah negatif. Okey. Soalan seterusnya, hitung jarak dalam meter dari rumah Cik Daniel ke kedai serba nikah. Okey, so kita gunakan rumus trapezium. Okey, sekali lagi jarak adalah luas di bawah graf. Okey, so kita terus gunakan rumus trapezium 1/2 darab A tambah B darab C. So A dia adalah 35, B dia adalah 10 dan C dia adalah 25. So kita dapatlah jawapan dia 562.5 meter. Baik, soalan yang seterusnya. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta Encik Zabadi dan graf CD mewakili gerakan teksi yang dipandu oleh Encik Loh. Diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Hitung nilai V. Okey, so ada dua graf dekat sini. So kita kena pastikan kita jelas yang mana satu. So yang hijau ni adalah teksi dan yang warna pink ni adalah kereta. Okey, diberi jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Beza jarak. So maksud dia kita kena cari luas untuk kereta dan juga jarak untuk kereta dan juga jarak untuk teksi, dan kita dapatkan beza dia, tolak. Okay, so kita cari luas untuk kereta dan juga jarak untuk teksi. Okay, tapi kita bukannya nak cari beza dia, sebab beza dah bagi tahu 160 meter. Okay, so kita nak cari nilai V. Okay, nak cari nilai V ni, kita biarkan pengiraan kita dalam bentuk V, dalam nilai V. Okay, dan kita buat je macam biasa. Dia akan jadi seperti persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. So kita akan dapat 12V sama dengan 160 tambah 200. So 12V sama dengan 360. Jadi V adalah 30. Okay, 30 apa? 30 meter per saat. So itu adalah nilai V. Okay. So itu sahaja contoh untuk hari ini. Dan latihan hari ini muka surat 115 hingga 118. Okay, jadi jika ada apa-apa masalah boleh PM saya dan jangan tangguh, jangan tunggu. Selesaikan sebelum cuti esok. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.